Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Podcast ini dibawakan khas untuk anda oleh Liga Banat dengan kerjasama Taman U Street Market. Layari Facebook Taman U Street Market bagi mengetahui jadual perniagaan mereka. Ya Tuhan, ya Tuhan. Para hadirin yang dikasihi sekalian, Anak-anak jangan bising ya. Abang Ali, sidai itu wala itu Abang Ali. Para sidang hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin, amin. Dapatkah hikayat baju terpakai RM RM100 senaskah? Sebuah buku rujukan bagi memudahkan anda yang ingin memulakan perniagaan baju bandel. Masya Allah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Layari shopee.com bagi membuat pembelian. Setiap pembelian melayakan anda menyertai cabutan bertuah. Alhamdulillah. Amin. Macam tak, aku nak cakap amin. Kira macam doa amin. Boleh. Dengan ini Terkejut aku. follow dan subscribe kami di Facebook, Instagram, Spotify, Marhaba YouTube channel. Apa lagi? Jalanlah. Kawan-kawan, mari dengarkan. Yang lalu lalang, mari rapatkan. Yang dari jauh, mari dekatkan. Cuba dengarkan apa yang ingin ku sampaikan. Empat sekawan bermula di jalanan, mencari bahan mengisi kelapangan. Dari perbualan menjadi kenyataan. Maaf Cakap Podcast ingin kami hidangkan. Maaf Cakap. Maaf Cakap Podcast. Maaf Cakap. Maaf Cakap Podcast. Maaf Cakap. Maaf Cakap Podcast. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi ada lebihan. Kau Selamat kembali ke Maaf Cakap Podcast. Saya perkenalkan diri saya, Ustaz Aizat Yusof. Saya Hakim Mukri. Saya yang fakir lagi hina. Alamak. Ali Gaban. Yang dihina haiwan. Al-Fadil Hailal Al-Fadil. Tadi kita panggil dia apa nama? Mirul. Okey. Coba Mirul. Aku terpanggil kau Mirul. Asal Mirul pula? Tak tahu, aku tak tahu. Adakah ianya satu dosa aku terpanggil nama orang lain? Tak. Teruskan Li. Apa tadi aku nak cakap? Hari ni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tak kuatkan je lagu tu. Sedap. Diharapkan anda berada dalam keadaan sihat sejahtera, InsyaAllah. harmoni, sentiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Allahu Akbar. Takbir. Mana Melayu? Dah, itu gaduh. Di rancangan kali ini bertemu lagi kita di episod yang seterusnya. Ya, bersama kali ini rancangan kita akan diteruskan iaitu apa Apa? hari ni petang ni sesi kita kali ni bertema kan bertemakan sedikit sebanyak sedikit orang panggil ulang kaji lah. Ulang kaji simple sahaja, iaitu kita akan mengulang kaji mata pelajaran fardu ain dan fardu kifayah. Alhamdulillah. Jadi jadinya itulah. boleh lah aku pun mungkin ada apa yang aku keluar ular. Cium je. Patutlah ada benda nak keluar dari lesi aku. Macam aku pun mungkin akan ada persoalan-persoalan lah yang akan ditanya. Kan? Kita basic je lah petang ni, santai-santai kita nak ulang kaji apa itu fardu ain dan fardu kifayah. Iaitu orang kata nak buat reminder lah. Kan kok ada yang keliru, ada yang orang kata yalah pelbagai kekeliruan lah kan. Betul. Memandangkan kita berada di bulan Rejab je Ya. Ya. Bulan Rejab. Bolehlah kita mengimarahkan
Ya betul. Sedikit sebanyak Ambil semangat lah. ambil semangat Semangat nak sampai ke Ramadan. Oh Ramadan. Dekatkan sikit. Dekat sikit. Ulut. Lagi. Dekatkan mic lah. Baru nak buat skill lah. Okay. Kau bukannya muzik yang ulok, lepas tu bawa datang ulok. Bukan. Terus sekali. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Dalam Islam ada dua bentuk ilmu fardu, yakni ilmu fardu ain dan ilmu fardu kifayah. Ya. Ilmu fardu ain ialah ilmu yang wajib dipelajari dan diamalkan oleh setiap orang Islam yang baligh dan berakal. Individu Iya. Fardu ain merupakan tanggungjawab individu. Jangan potong cakap ustaz. Okey. Aku kan dia tak ada sebut. Rupanya dia ada sebut. Oh, next dia tu ada sebut. Okey, silakan. Sebelum dia mengerjakannya, kekal wajib dia melakukannya. Contohnya adalah seperti mengerjakan solat 5 waktu dalam sehari semalam. Itu adalah contoh fardu ain. Kita ulang sekali lagi. Fardu ain ialah ilmu yang wajib dipelajari dan diamalkan oleh setiap orang Islam yang baligh dan berakal. Fardu ain merupakan fardu ain merupakan tanggungjawab individu. Okey, jelas Jelas. Okey, kita ke fardu kifayah dulu. Lepas tu baru kita bahaskan lagi. Boleh faham semua? Faham Ustaz. Yalah, lepas ni baru contoh-contoh dia ni Okey. Fardu kifayah ialah perkara yang wajib dilakukan oleh sebahagian anggota masyarakat untuk menjaga kepentingan umat Islam. Jika diabaikan atau tiada sesiapa pun yang melakukannya, maka seluruh masyarakat berdosa. Contohnya, menguasai ilmu atau kepakaran dalam sesuatu bidang seperti pendidikan, teknologi, perubatan, kejuruteraan dan perkara lain yang boleh mendatangkan kepentingan kepada ummah. Fardu kifayah perlu dibandingkan dengan fardu ain yang merupakan perintah Allah adalah wajib untuk dilakukan oleh setiap orang Islam sama ada lelaki dan perempuan. Jika tidak ditunaikan maka berdosa. Contohnya seperti menunaikan solat 5 waktu sehari semalam, puasa pada bulan Ramadan dan memberi zakat. Ramadan. Okey, kita ulang sekali lagi. Fardu kifayah ialah perkara yang wajib dilakukan oleh sebahagian anggota masyarakat untuk menjaga kepentingan umat Islam. Jika diabaikan atau tiada siapa pun yang melakukannya, maka seluruh masyarakat berdosa. Contohnya tadi itulah menguasai ilmu, kepakaran dalam sesuatu bidang. Tak kisahlah bidang apa pun. Lepas tu di sini diterangkan lagi, fardu kifayah perlu dibandingkan dengan fardu ain yang merupakan perintah Allah adalah wajib untuk dilakukan oleh setiap orang Islam sama ada lelaki dan berdosa. Jadi jelas fardu kifayah adalah umum. Perlu melakukan wakil, salah satu maknanya wakil daripada masyarakat melakukannya. Tak perlu semua Fardu ain adalah wajib ke atas individu. Fardu kifayah adalah wajib ke atas masyarakat. Jelas semua Jelas Ustaz. Okey, jadinya kat sini sebentar lagi masuklah waktu azan. Belum pergi. Pernah kau ada kekeliruan dekat fardu ain dengan fardu kifayah? Tak adalah. Sebab aku yalah yang aku dulu belajar mungkin dia fokuskan pada fardu ain kan. Fardu kifayah ni yalah. Dia fardu kifayah selalunya dia dah jam 4, dah jam 5 kan. Kat situ baru dia top up kan. Kalau mandi jenazah ni mandi Dia jenazah pengurusan jenazah. Fardu kifayah. Fardu kifayah kan. Aku sampai sekarang aku ralat. Sebab aku tak dapat mandikan mak aku. Aku dimarah.
Dia kenapa Li? Dia macam gini, benda yang paling afdal sekali yang memandikan mayat, yang menyembahyangkan jenazah apa semua, lagi-lagi ibu dan bapa adalah anak-anak lah. Itu paling terutama sekali. Dia utama kan? Itu Paling utama. Itu yang aku argue dengan individu tersebut Li. Aku cakap asal saya tak boleh mandikan, ni mak saya, bukannya orang luar pun. Kalau orang luar pun anak-anak dia ada kot. Dia marah aku Li. Dia cakap apa? Tak boleh. Ini jenazah wanita. Awak tak boleh. Even awak pun anak dia. Cakap Dia gini, dia bab mandikan tak mandikan tu bila ada dah satu tim yang datang menguruskan. Bukannya kita orang kata, yalah bila dah bab, yalah perempuan dengan lelaki kan. Contoh kalau kata ada tim yang menguruskan, kita nak duduk sekali kan. Kesian, dia bukan kesian dekat jenazah, kesian dekat tim. Contoh kalau kata tim perempuan yang lain kan, dia orang kekok lah kat situ. Jadinya mungkin kita boleh ambil part yang lain. Mungkin waktu menyembahyangkan kan, pikul lah, mana ambil yang tu pula. Sebabnya yelah, sebab ada tim dia, benda tu dah diamanahkan kan. Contoh lain lah kalau kata memang tak ada siapa yang menguruskan, anak-anak yang menguruskan sepenuhnya. InsyaAllah, bismillah, tabarakallah, tak ada masalah. Melainkan macam kau ada adik-adik perempuan yang lebih atau 3-4 orang kan yang lain, boleh uruskan, lepas tu kau masuk. Aku rasa tak ada masalah. Sebab dia ada perempuan yang luar daripada keluarga kan. Sebab masa tu yang dekat masjid, aku, adik aku, kakak aku. Lepas tu dengan ada makcik aku. Makcik aku berapa orang yang datang tu aku tak ingat lah. Okay. Lepas tu aku cakap dah boleh mandi makcik kan. Dah boleh dah. Aku nak masuk. Aku, adik aku, kakak aku dengan makcik aku. Kan semua kan sama. Ada habis berapa orang yang selain daripada family kan menguruskan? Ada 3-4 orang juga. Dia janjikan aku ke. Tapi aku, yelah, aku sebagai anak kan, mak aku pernah mandikan aku. Yelah. Tapi bila time aku nak mandikan tanggungjawab tahir aku kan, aku macam mak kau kena marah. Tak boleh kan. Tu aku macam soalan tu bermain kat otak aku. Kenapa aku tak mandikan tak boleh ke? Lepas tu aku tengok lah video-video ustaz lain kata boleh. Boleh. Cumanya ya dari segi pengurusan, untuk memudahkan lagi urusan dia. Patutnya pada aku lah, macam aku masa arwah bapak aku, orang yang nak mandikan ni dia akan offer kat kita. Ada adik-adik anak-anak nak mandikan, silakan. Tapi dia ada seorang atau dua orang yang akan guide. Sebab kita pun tak apa-apa nak tahu sangat mandikan mayat ni kan. Patutnya dia macam itu. Aku rasa patutnya macam tu. Patutnya dia offer dulu. Dia offer. Okey, tak macam itu makcik kena ada juga untuk makcik guide awak semua. Aku macam tak apalah. Dia tak boleh, tak tahulah. Dia bila jadi bab-bab macam itu, kita mungkin ada gini. Kita kena fikir, yalah contoh benda, yalah kalau macam Hilal, kes dia dah terjadi lah. Kalau kata yang belum terjadi, in case kalau kata sampai pada tahap, yalah bila jumpa dengan keadaan situasi berkenaan, kita niat je dalam hati, semoga urusan yang ada tu mudah. Jangan merumitkan. Jangan argue, aku anak kan, aku ni berlapang dada. Sebabnya masing-masing nak menguruskan. Ya, betul. Cumanya insyaAllah kalau kata bagusnya, adalah nanti akan pihak-pihak selalunya dia akan mengutamakan lah. Paling tidak dia akan memberi peluang walaupun sekejap. Betul. Sebabnya yalah, menyelesaikan dengan segera, mengkebumikan mayat pun adalah satu tuntutan juga. Betul. Kan? Contoh kalau kata nak layan benda-benda yang sudahnya panjang meleweh, yang tak sudah-sudah tak siap-siap pun tak boleh juga kan. Jadinya yalah, nak ambil kira seseorang tu nak melakukan dengan penuh adab pun belum tentu lagi. Betul tak? Betul. Kan? Memanglah dia nak buat, tapi tak tahu hujung pangkal pula sampai Z main bedal kan. Apa tak, yalah, payah juga kan. Jadi banyak faktor. Jadinya mungkin ada tim yang menguruskan tu yang memudahkan. Jadinya memudahkan semua pihak lah, senang cerita kan. Jangan disebabkan kita yalah, dengan keadaan ataupun permintaan daripada kita lagi meremehkan lagi keadaan, lagi orang kata menjadi cacah merbah. Kita itu lagi kita sedih. Betul. Dah lah tak dapat satu part, mengkucak-kacirkan lagi keadaan. Betul tak? Yalah, jadinya itulah kadang-kadang benda-benda macam ni ada time berlapang dada. Yalah kan, berlapang dada. Doakan. Memang hari tu orang kata kita doakan orang kata sebanyak yang mungkin lah. Untuk ni pemudahkan lah kan. Dipercepatkan. Dipermudah pun alhamdulillah dah. Yalah, kan. Betul. Okey, jelas itu di bahagian part fardu kifayah. Antara lainnya fardu kifayah fardu ain, fardu kifayah ni kan.
dia yalah, di lock panggilan yang ditentukan pada zaman bila dia tu kan. Maksudnya selepas masa Nabi Muhammad ataupun sebelum tu lagi digariskan dalam rukun iman dan rukun Islam. Okey. Adanya rukun Islam dan rukun Islam tu lah fardu ain, fardu kifayah semua. Okey. Fardu ain ibadah yang pada prinsipnya boleh dilaksanakan sendiri oleh setiap orang Islam seperti digariskan dalam rukun iman dan rukun Islam. Fardu ain lebih utama daripada fardu kifayah kerana fardu ain tanggungjawab individu dan tidak boleh menggantikannya pada orang lain. Macam contoh kalau kata tadi lah kan, benda ni pun berdasarkan ajaran Al-Quran dan Sunnah. Kan? Al-Quran dan Quran Sunnah tu datanglah dengan ni. Maknanya zaman Nabi lah. Zaman Nabi kan, Nabi nanti jadi Rasul, Al-Quran pun mula turun. Kan, sekali lah tu dengan Sunnah. Jadi amalan-amalan agama ni datang waktu tu. Sebab Al-Quran pun turun waktu tu. Kan? Jadinya Nabi tu itulah kan apa yang Nabi tunjuk kan, maknanya agama tu di situ. Sebab tu ketentuan tu adalah fardu ain adalah tu. Betul lah. Maknanya Nabi lah yang ajar pada sahabat. Sebab tu sahabat tu adalah orang kata, sebab tu dia orang dapat title radhiyallahu anhum. Kan, maknanya agama itu turun berdasarkan akhlak dia orang lah. Kan, Al-Quran, ayat Quran tu turun tegur dia orang kan. Okey, ni sekian perkara ayat Al-Quran turun tegur dia orang, jangan macam gini kan. Ikutlah. Okey, nak galakkan turun lagi ayat Quran macam gini. Itu zaman dia orang. Jadi agama tu tertubuh tu yang last kali keluar yang apa? Khutbah terakhir Nabi. Nabi beritahu sudah sempurnalah. Adalah Al-Quran ada beritahu kan, beritahu dia kata agama ni dah sempurna, dia dah sempurnakan apa semua. Sekian itu habislah. Jadi waktu tu mungkin ada sahabat gembira. Kan, dia gembiralah kata agama ni dah sempurna apa semua kan. Tapi ada sahabat yang sedih. Kan, dia dah tahu itu petanda bahawa Nabi dah sampai, orang kata dah sampai tempoh. Kan, memang yalah, lepas tu dia akan wafat lah. Jadinya kat situlah maknanya kalau moga menjawab persoalan kau lah tadi. Okey. Tuntutan fardu ain adalah ibadah akar umbi bagi menguatkan keimanan umat Islam ke arah menjalankan tugas atau ibadah yang lebih luas kepada agama, masyarakat dan negara. Ini dah detail sangat ni. Kan? Okey, ni fardu kifayah pula ibadah yang pada prinsipnya untuk manfaat orang ramai. Contoh ialah kau belajar teknik pengurusan kan, teknik pengurusan lesen kan, kau memudahkan orang lain. Itu pun fardu kifayah. Kan? Okey. Kalau macam kerja customer service tu fardu kifayah. Contoh kau belajar cara nak menguruskan orang kan. Okey, pertanyaan orang itu pun ada satu teknik nak menjawab kan. Apa kau belajar teknik tu pun fardu kifayah. Belajar teknik senang dia apa fardu kifayah ni beri manfaat pada orang. Tak ada benda tu payah. Okey. Contoh bila kau contoh customer service, tak ada customer service, habis suara kan. Kau pergi belajar kan, nguruskan orang, duduk kat situ, layan orang kan. Ilmu yang kau pelajari itu pun dikira ilmu fardu kifayah. Kan. Dia dituntut juga dalam agama. Cumanya dia fardu kifayah. Kan, contohlah kenapa fardu kifayah, kalau kata dah ada 3,000 orang yang dah buat kerja benda tu, dah selesai dah urusan tu. Maknanya fardu itu sudah terangkat, dah ada orang menguruskan. Dah jalan benda lain pula. Ibarat dia macam itu. Contoh. Kan. Tak banyak sangat lah soalan. Tadi ni bukan main kau tak ada soalan kan. Kalau tak aku takut salah-salah cakap nanti. Tapi boleh cuy. Tapi aku tengah tunggulah. Tengah tunggu mana yang sesuai kan. Kalau tak ada time je Li, kalau kata angin keluar kat hidung kan, itu lain Li. Batal lah. Kenapa batal? Tak Li. Itu masuk hukum. Kalau aku tahan kencing keluar kat hidung batal. Itulah. Tanyalah tak apalah, padu air ni lebih serius. Dia jangan buat main babe. Tak ada. Lu tak buat lu teruk pun. Yang tu hukum Hukum. Dia hukum di bawah fardu ain.
Contoh ni contoh yang lain tadi persoalan Ilal tadi Ini bermakna konsep fardu kifayah luas dan tidak berkisar kepada ibadah atau pekerjaan yang bersifat keagamaan semata-mata. Oleh yang demikian, bidang pertanian, perundangan, pendidikan, kesihatan, perikanan, pengangkutan, ilmu sains dan teknologi, kesenian dan isu tanggungjawab sosial yang membawa kesejahteraan kepada agama, masyarakat dan negara adalah tuntutan fardu kifayah. Jadi askar pun fardu kifayah. Jadi apa Menegur lagi? orang tu fardu kifayah. Menegur orang tu ayat Quran dah turun, amar ma'ruf nahi munkar. Jadi tu fardu Nama pun ayat Quran. Yelah tak macam kita kan. Kita ni nak menegur orang buat kesalahan kan. Amar ma'ruf nahi munkar. Yalah. 3 line. Sudahlah. Takut nak lucu lah. Kan. Adakah itu tanggungjawab kita kan? Satu tanggungjawab kalau kita macam untuk tu menegur, kan? Fardu ain ni jatuh atas kepala orang. Yalah, fardu ain tak fardu kifayah. Dia bukan fardu kifayah lah. Kalau macam menegur tu, bab menegur tu Li, dia jatuh kat mana? Macam tu je lah. Yalah. Yalah menegur yalah amar ma'ruf Macam dia nahi kata tadi, mencegah kemungkaran kan. Itu Dia- adalah fardu ain ataupun fardu kifayah. Fardu kifayah. Ya sebab tadi ada tanggungjawab sosial Betul Ali? Amar ma'ruf nahi munkar. Ada tanggungjawab sosial betul tak? Tadi ada satu dia kau sebut. Yalah, itu mungkin. Itu tanggungjawab sosial tu contoh-contoh macam rumah kebajikan apa semua kan. Okey. Kita nak cari amar ma'ruf nahi munkar itu adalah fardu ain atau tak kan? Jadi kalau fardu solat. Fardu solat pula Solat fardu. solat fardu tak, siapa yang datang? Tu tak tahu. Pergi hantar barang. Hantar orang. Tak apa. Kita boleh tanyakan dia. Dia tak masuk Kalau Jangan kita nak tanya dia. dia dah rider je. Nak tanya, mana kau tahu bang? Jangan macam ni. Kau ngantuk je ni. Member, alah sial lah, malah hantar sini lagi. Kena sekolah pula. Tanya bukan-bukan lah ni. Kat sini dia ada jelaskan amar ma'ruf nahi munkar ialah amalan sunnah Nabi yang fardu. Sunnah bererti apa yang Nabi lakukan setelah menerima wahyu untuk memenuhi kehendak Allah Subhanahu Wa Taala yang mahu semua manusia beriman kepadanya. Amalan ini adalah sunnah ke semua para nabi dan merupakan amalan atau tuntutan rukun Islam pertama yang dijalankan secara berjemaah fardu kifayah mahupun bersendirian. Fardu ain. Dua-dua. Memang orang kata paling Penting lah. Paling penting lah. Paling penting lah. Dalam Quran pun banyak kali dia beritahu kan. Jadi penting lah. Okay. Ya kita dah bagi contoh belum jenis-jenis fardu ain? Contoh-contoh fardu ain. Fardu ain belum lagi, kita Belum bagi lagi, contoh. Kau ingat apa contoh fardu ain? Menunaikan haji. Menunaikan zakat. Okey. Mengeluarkan zakat, menunaikan haji. Rukun iman ke Islam. Betul tak Li? Betul tak? Apa dia? Fardu ain tu rukun iman, rukun Islam kita jalankan lah. Fardu ain ni ialah contoh. Kau nak tahu contoh fardu ain? Silakan Li. Aku macam nak celit ni macam salah macam tak kena je aku masuk. Betul lah. Ya, tak Fardu ain kan kita ada individu kan. Pemahaman aku Mengerjakan solat tu fardu apa yang mudah, sembahyang, zakat semua jatuh kat individu. Betul. Sebab kalau kita tak buat, kita ada buat dosa. Kita ada buat Walaupun dosa. ada orang bayar. So itu jatuh fardu ain. Zakat Zakat lah semua fardu ain. ain. Fardu kifayah ni aku tahu satu je tu lah, yang pengurusan jenazah tu. Yang lain tu yang tadi baru tahu kan, yang kalau kita belajar pengurusan benda lain, lepas tu bagi kat orang. macam Buat apa, macam ada semak, buat jalan, orang boleh lalu. Itu semua fardu kifayah. Kifayah, kan? Memudahkan orang kan. Fardu ain tu lah kan. Apa yang berkait dengan diri sendirilah. Solat 5 waktu, sembahyang, solat 5 waktu lah, puasa, zakat, mengerjakan haji, rukun Islam. rukun Islam kan. Lepas tu dia pecahan-pecahan dia pula kan. Contoh, kalau lah dia kata solat itu fardu ain, benda-benda pecahan-pecahan yang berkait dengan solat tu semua jadi fardu ain lah. Contoh, macam mana nak sembahyang.
Semayang kan? Kau nak semayang macam mana semayang? Apa syarat mula-mula? Syarat sah semayang? Akal lah, berakal. Itu dah automatik dah jadi ilmu fardu ain. Kan? Pecah lagi dalam sembahyang. Sebelum sembahyang kena wudu. Okey, dalam wudu pecahan wudu pula. Kan? Apa airnya? Macam mana cara rukun wuduknya. Itu semua wajib lah tu. Dia fardu ain lah. Pecah lagi. Fardu ain. Contoh air yang boleh yang apa? Contoh jenis-jenis air. Pun dah jadi fardu ain. Lepas tu apa lagi? Anggota wuduknya lagi. Apa lagi? Yang berkait dengan wuduk. Semua yang berkait dengan apa benda cabang-cabang itu semua jadi itulah namanya ilmu fardu ain. Ya kan. Dulu kan kalau macam sekolah sebelum masuk sekolah agama dia kelas fardu ain. Kan? Itu lah kita belajar sembahyang kan. Walaupun kita rasa benda tu kecil, tapi itu adalah pecahan daripada macam contoh kau cakap tadi kan. Okey, kalau kata fardu ain, kita pecah rukun Islam. Lepas rukun Islam tu dah ada berapa amalan kan? Solat, mengucap 2 kalimah syahadah, solat, puasa, zakat, haji. Pecah lagi 5 tu dia punya cabang-cabang dia. Solat tu nak solat macam mana pakaiannya, apa sifat dia kan, apa benda lagi yang adabnya apa semua itu fardu ain lah tu. Sampailah sedetail-detailnya. Itu semua fardu ain. Jadi luas sebenarnya fardu ain ni, sangat luas. Dan kalau kata ikutkan kadang-kadang kita pun tak habis mengaji pun. Cumanya adalah yang para alim ulama diutamakan. Yang mana yang untuk orang awam, ini yang perlu jelas. Kita pelajari. Macam contoh kita masuk darjah 1, kita belajar apa dulu. Mana itu detail. Padahal boleh je nak ajar yang berat-berat, tapi dia boleh bawa tak boleh bawa je masa tu kan. Bukan, dia tengok keadaan memerlukan atau tidak lah. Kan setakat umur kau darjah 1, apa yang kau perlukan kan. Itu je lah. Jelas. Kalau sebab kau sentuh pasal solat tadi, macam mana kau solat tapi t-shirt baju kau tu bermuka ke orang dan itu dah masuk bab. Itu bukan dah itu adab kan. Itu tak ada masalah. Dia lebih afdal dengan atau tak je lah kan. Lebih yalah dia bila orang bila kaitkan benda tu, tengok balik kan apa syarat dia. Syarat dia apa? Dia apa-apa berbalik kepada syarat. Contoh pakaian yang dibenarkan waktu solat, syarat dia apa? Menutup aurat. Dia tak ceritakan lagi, dia tak cerita pun apa benda semua. Tapi yang paling basic dia menutup aurat. Aurat itu yang wajibnya. Suci. Bersih daripada segala najis. Okey, selebihnya ikut sunnah Nabi lah. Nabi semayang pakai baju apa. Begitulah cara dia. Berbalik. Ada apa-apa kita tengok yang priority dulu. Lepas tu baru kaitkan dengan yalah sunnah Nabi lah. Jadi ada pahala lebih tu. Sunnah Nabi kan. Lagi ada orang cakap memang kalau gambar muka kalau sebab tak macam aku pernah semayang tapi macam tak sedap aku terbalikkan lah baju takut. Bagus je. Itu bagus lah. Bagus. Aku pernah kena ni kalau surau. Baju kau ni tahu. Balik. Aku ada satu jiran ni lah dulu kan. Dekat Lakin. Dia setiap kali semayang kat rumah, dia just pakai kain je. Tak pakai baju. Pelenging lah. Dia tak pakai baju, dia tutup atas pusat lah. Itulah mungkin yalah masih itulah menutup. Macam aku cakap tadi, basic dia menutup aurat. Dia masih sah. Cuma adab yalah. Adab tak ada lah. Adabnya tak ada kan. Dia ginilah basic kalau aku bagi contoh lah. Kau waktu pergi jumpa mak wer kau ada nak pakaikan pelikat separuh badan? Aku je ni. Taklah, memang taklah. Kita berpakaian lengkap. Kita bukan jumpa awet lah. Kita pergi kerja kan. Kita berjumpa yalah makhluk sama makhluk kan. Tapi kau nak berjumpa Tuhan kau kan. Betul. Perlu sempurna patutnya kan. Kemas lah. Kita tak minta lebih. Kita minta kemas. Paling tidak kau pun tengok tahu. Ya contoh kalau kata benda tu aku tak tahu kenapa dia malas sangat nak pakai baju. Yalah kalau kata contoh lah ada rakaman, kau tengok balik. Kenapa aku macam ni? Malu sendiri kan. Malu sendiri. Dengan kau pun malu. Sedap mata-mata kau pakai media cancer. Macam ni.
Yang Sayang kali. Aku sayang. Berwangi-wangi kan. Berwangi-wangi. Sunah Kita kata bila yang priority tadi kita dah ikut, di top up dengan sunnah kan indah. Betul. Tapi perfume banyak alkohol tu macam ni Li? Aku ada baca kat. Alkohol tu banyak pecahan pula lah. Kena tengok lah alkohol yang jenis macam mana kan. Dia yang tak memabukkan lah. Memabukkan. Tak, dia tengok daripada sumber. minyak wangi. Tak boleh lah. Nah, dia tengok daripada sumber Abi lah. betul. Sumber alkohol tu kalau kata daripada binatang. Ya, yang memang terang-terang najis. Alkohol daripada binatang ni? Kan banyak sumber. Alkohol dia daripada kimia punya proses. Dia alkana, alkena, alkohol. Dia punya step dia Oh, lah. serius eh? Tapi tadi kalau benda ni bukan fardu ain dah jadi lain tu. Ini jadi fardu kifayah lah. Pengetahuan hakim ni. Apa tadi? Alkana, Alkana, alkena, alkohol. Dia ada macam ni. Adik-beradik dia. Kau tambah ni jadi alkana. Jadi jadi alkana, alkena, alkohol. Lepas tu tambah ni lagi jadi alkohol. Tambah sikit lagi jadi wakina azaban nar. Innalillah, Tapi kalau itu laju kimia. Tapi kalau alkohol ni bukan fardu ain, aku rasa alkana, alkina dia dah jadi lain. Ya. Apa? Kanina. Bungo. Itu tak. Jadi itulah kan. Maknanya ada yang dia ikutlah sumber dia daripada binatang, ada sumber dia daripada minta maaf sebab aku memang nak serius ni. Jangan kacau-kacau aku. Kau tadi pun kena main lah. daripada yalah ada sumber daripada tumbuh-tumbuhan kan. Jadi tumbuh-tumbuhan tu yalah dah sasah memang jelas bersih kan, tak ada apa-apa. Cuma yalah proses tindak bala kimia kan. Dan pada datangnya alkohol tu dalam wangian untuk orang kata boost je kan, boostkan pewangi tu. Tapi benda tu kalau kata nak lebih jelas kan, boleh rujuk di mana-mana bahan bacaannya ada insya-Allah. Semua benda tu dah dijelaskan oleh kita punya yalah orang ahli-ahli ulama kita lah kan. Asatizah kita baca je. Aku ambil inisiatif tak pakailah. Tak pakai minyak wangi. Aku pakai bedak je. Serius ke? Next Li. Next. Serius Apa lagi Li? Sebab wangi-wangian apa? Aku pakai bedak dengan ni lah apa? Deodorant. Kenapa tak pakai body spray. wangi-wangian? Dah pakai lah. Kan minyak wangian boleh. Tak tadi kalau sanksi dengan alkohol tu kan. Kan kita ada pilihan. Kita banyak pilihan. Tu cakap aku pakai bedak pun wangi-wangian juga. Aku pernah parut Kelapa. sabun. Otak kau. Buat mengampai. Ya, nak wangi-wangi. Ni, tengok kali. Kan Jadi- tadi kau nak serius. Yalah serius dah. Berapa minit? Kalau hal-hal berwangi-wangian Tengah ni, jam ni. Tengah jam berwangi-wangian ni tak banyak lagi alternatif lain. yalah, Tak banyak. semestinya minyak wangi tu. Kau pakai minyak wangi kan? Tak cumanya minyak wangi tu adalah yang paling sunnah lah. Nabi benda yang dia tak tolak minyak wangi kan. Minyak wangi, minyak atar lah, minyak wangi. minyak atar. Minyak wangi, susu, Tapi bantal. Itu antara benda yang Nabi tak tolak. minyak wangi, susu, Bantal. Bantal. oh yang tak yang tak ditolak oleh Nabi. Contoh kalau kata orang pakai hulur, dia tak tolak dia pakai. So tu pergi masjid kan. Hulur itu sunnah Nabi, sunnah. Okey Li. Li, cara penerimaan kalau dekat Astaghfirullahalazim. Allah Akbar dah. Kenapa? Okey. Orang bagi minyak atar, kita cari ni atau kita sini? Tak kisahlah, asal kau terima sudahlah. Tak, sebab aku Ada cara? Tak, ada Dah teguk. Tak apa teruskan. ada ustaz dia kata jangan macam Yalah. ni. Kau macam belagak. Kau belagak, kau kerek kat sini. Kau macam gini, ni kau ikut sunnah. Aku macam aku sama aku sini je. Yalah macam ni kan. Dia kata ustaz dia kata lebih baik Ini kita untuk incu ke? Tengok okey tak color dia. Dah benda-benda macam itu dah. Aku serius lah ni. Ya. Tak apalah tapi benda-benda kita macam tak itu tahu. Dah detail lah, dah detail. Detail sangat. Macam gini macam mana? Ni macam mana? Macam orang dulu lah kan. Kalau kau pakai seluar yang terlalu panjang, orang dah expect kau orang kaya lah. Kan, takut jatuh riak. Itu sebab orang pakai seluar yang atas pukul lali. Dia gini je. Okey. Sunnah kan? Kalau kata bab-bab yang Kita tahu, lebih rumit, yang lebih detail, jangan pening kepala. Ambil je yang pokok. Pokok dia contoh tadi, macam contoh orang kata orang nak bagi minyak wangi.
kau tak tahu mana atas mana bawah. Kan? Tak apa. Mula dua-dua. Ambil dulu, ambil tu dah paling utama. Ambil. Kat mana duduknya tu yelah, ambil lah masa. Ni gara-gara nak ambil belah mana, tak ambil sudahnya. Kan? Kejap lari tamplung. Sudahnya apa pun tak dapat. Kejap ustaz saya cakap apa kejap Orang dah buat tu. Pakcik dah tidur. Aduh. Kan. Jadi jelas di dalam bab mengamalkan agama tu itulah. Kan? Tinggalkan yang sangsi, buat yang jelas. Kan? Maknanya benda yang kadang-kadang orang kita suka benda yang keliru. Benda yang utama yang dah clear, tak mau ambil peduli. Benda yang keliru tu yang sudahnya jadi Freemason kan. Tadi baru cerita pasal nasi lemak tu. Nasi lemak 3 segi Freemason tu. Itulah kan. Jadi kita jangan jadi sebahagian daripada macam itulah kan. Itu yang aku perasan lah sekarang yalah dekat Facebook ke apa kan. Orang suka petikaikan benda-benda yang kau cakap tadi lah ni kan. Yang benda yang mengelirukan. Mengelirukan. Banyak kan. Dalam banyak kata ustaz buat dan ustazah online. Pada aku yalah, kau kenapa nak fikir parat sampai parat ni kan. Boleh, tak ada masalah. Kalau kata kau dah jelas dengan yang utama ni, dah habis dah katam kan. Maknanya tak tahu dah benda lain nak. Apalah kau godek lah benda ni benda-benda yang macam itu pening-pening lagi. Apa benda-benda yang meragukan duk cari. Bila tanya fardu ain sekali Ali nak isi. Jadi Li kalau macam yalah macam Allah. Bakarlah. Apa ni lah hai. Dia masuknya hari ni dia selamat datang kita ucapkan kepada Ana. Apa? Dia tengok kan dia macam dia kan ni. Jadi itulah macam aku cakap tadi kita jadi penting maknanya itulah utamakan apa yang perlu Betul. Itu kata. Jadi boleh kalau jadi kalau siapa yang nak beli buku ni fardu ain ke fardu kifayah? Fardu kifayah. Fardu kifayah. Itu sedikit kepakaran. Tak adalah kepakaran, sedikit ilmu yang kita dapat sepanjang perjalanan hidup kita. Betul. Yang dia sebenarnya memudahkan kita dulu. Kan kita tahu barang ni boleh jual berapa kan. Baju ni ni ori dia begini, fake dia begini. Okey, baju ni ada harga, baju ni tak ada harga. Okey, jadi kita kumpulkan baju-baju yang elok-elok yang boleh dijual semula. Betul. Bergantung berapa harga yang korang nak. Terserahlah. Kan, study lah market di luar sana, tapi kita dah himpunkan dia punya bahan-bahan bukti dia. Dalam sebuah rujukan tu lah. Jilid tu hikayat baju terpakai. Betul. Boleh dapatkan di Shopee ataupun Facebook kami lah. Harganya hanya RM100 dan anda berpeluang memenangi cabutan bertuah. Kita akan berjumpa di episod part yang kedua. Aku rasa kadang-kadang confuse lah part dengan episod ni kan. Dah jadi selebriti ni kau ni. Dia episod dengan part ni terbahagi kepada 2. Alamak. Jadi hukum dia macam hukum dia jatuh macam mana? Hukum kita akan tahu lepas ni. Okey, kita akan jumpa di part yang seterusnya. Assalamualaikum.